الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita berada pada tahun 2023 dan kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita sama-sama sekali lagi berada di tempat yang mulia dan juga di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan semua kerja baik kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dan kita masih lagi membincangkan soal zikir kepada Allah. Baik, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata wazikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar. Dia kata dan zikir yang mencakupi seluruh daripada makna-makna zikir. Dan tuan Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang kita baca hari ini, dia nak tunjuk, dia nak pandu kita supaya kita menyebut akan zikir ini, yang mana zikir ini adalah zikir yang mencakupi keseluruhan daripada zikir-zikir. Dan tuan, zikir banyak.
Nabi SAW dia ajak kepada kita ni terlalu banyak zikir. Dan pada pertemuan kita yang tahun lepas, minggu lepas, yang mana kita dah sebut, orang yang nak mengamalkan zikir, dia boleh beli kitab yang nama kitab tu adalah Al-Adhkar, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, kitab tu dia telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan tuan, kita boleh rujuk dalam kitab tersebut. Kita tengok berapa banyak zikir yang diajak oleh baginda Nabi SAW, yang boleh untuk kita amalkan dia. Tapi kata Imam Al-Haddad, dan zikir yang mencakupi seluruh daripada makna zikir, dia kata, wa samaratiha, dan juga segala buah-buahan dia. Dan tuan, maknanya segala hasil daripada zikir-zikir, dan juga tujuan daripada segala zikir-zikir. Dan tuan, apa dia? Dan dia memberikan buah al-batinah wal-zahirah. Dia memberikan buah yang batin dan juga yang zahir. Tuan-tuan, maknanya zikir ni besar. Apa dia zikir tu? Huwa qawlu la ilaha illallah. Dia adalah zikir la ilaha illallah. Dan apa dia makna la ilaha illallah? Maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ilah, makna tidak ada Tuhan, maknanya kita tak percaya, kita tidak sembah, dan juga kita tidak meletakkan keyakinan kepada benda lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu bila kita cari rezeki, yang walaupun cari tu kita, dan tuan, yang penat tu kita, walaupun tenaga tu adalah tenaga kita, dan tuan, tapi kita kena letakkan keyakinan yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka, yakni anak-anak kamu, kata Allah. Dan dia kena letakkan keyakinan bahawa yang memberikan mudarat dan juga manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Dan tuan, maksudnya apa? Tak ada keyakinan lain. Dan tuan, kita tak taruh harapan kepada benda-benda lain illallah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Masya Allah, zikir ni adalah zikir tauhid, zikir mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, memang orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, terhimpun pada dia 3 perkara ni. Dan tuan, ni kalau dia kenal kepada Allah Ta'ala, dan kalaulah dia sebut la ilaha illallah, terhimpun pada dia 3 perkara ni. Dan tuan, apa dia 3 perkara ni? Yang pertama, bila dia meminta, dia akan meminta kepada Allah Ta'ala. Bila dia nak kembali, dia akan kembali kepada Allah. Bila dia melihat sesuatu, maka dia melihat padanya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, ni orang yang menyebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, dia tak jadi. Kalau setakat dia sebut la ilaha illallah, dia punya gerak kepala tu laju. Oh, laju gerak kepala dia. Tuan-tuan, tak jadi. Kalau dia hanya sebut la ilaha illallah ini, kalaulah dia ada niat, aku zikir ni nak bagi berasa ringan tubuh badan, biar dia terapung di udara. Tuan-tuan, tak jadi. Tuan-tuan, kita dah sebut banyak kali dah. Dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan nak apa-apa. Tuan-tuan, dalam beramai kepada Allah Taala bukan nak karamah. Tuan-tuan, tolak benda ni kecil sangat. Benda-benda ni adalah niat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu amalan kita, tuan-tuan, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, adapun segala amalan itu berdasarkan kepada niat, wa innama likulli imri'in ma nawah, dan dia akan dibalas oleh Allah Taala mengikut apa yang dia niatkan, kata Nabi SAW. Dan jadi kita beramal bukan kerana nak terapung dekat udara, bukan dia. Yang kita bincang soal zikir ni, tuan-tuan, tujuan dia adalah untuk memberi makanan kepada ruh. Dan masya-Allah, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, manusia ni dia terbahagi kepada dua bahagi. Yang pertama adalah tubuh badan yang zahir. Tuan-tuan, yang ni perlu pada suplemen. Dia perlu vitamin, dia perlu nutrisi nak bagi sehat tubuh badan zahir ni. Dia kena ada exercise dia. Tuan-tuan, ni tubuh yang zahir. Kita ada tubuh yang satu lagi, iaitulah batin. Tuan-tuan, batin itu adalah ruh. Tuan-tuan, perkara ruh ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah. Hei Muhammad, mereka bertanya berkenaan dengan roh kepada kamu, wahai Muhammad. Tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada Nabi, hei Muhammad, kalau ada orang tanya berkenaan dengan roh kepada kamu, katakan qulir ruhu min amri rabbi. Roh adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Manusia ni dia ada dalaman dia, dia ada roh dia. Jadi kata Imam Fathul Musili, tubuh zahir ada makanan dia, roh pun ada dia punya makanan dia. Tuan-tuan, apa dia makanan roh? Makanan roh adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan membangkitkan keinginan roh untuk melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu orang yang tak ada zikir, roh dia lemah. Dan roh dia lemah. Lemah ni bukannya apa ni, lemah lagu mana? Dia malas, dia berat dalam nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itu hati dia kena hidup. Orang yang hati hidup ni, tuan-tuan, baru dia ada riak nak sembahyang. Tuan-tuan, orang yang hati hidup baru ada riak dia nak baca Al-Quran. Tuan-tuan, orang yang hati hidup barulah dia ada keinginan untuk bangun pada waktu malam. Tuan-tuan, apa benda yang kita tak tahu? Apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tawarkan pada kita? Kita cerita sebelum ni tentang bangun malam, atau kita cerita sebelum ni, kalau orang tu dia jaga syariat Allah, Allah Ta'ala juga jaga diri dia. Tuan-tuan, tapi dia malas lagu tu. Dia berat lagu tu lah. Tuan-tuan, berat ni pasal apa? Kata Imam Fathul Musili, kerana rohnya tidak diberikan makan. Tuan-tuan, apa makanan roh? Adalah zikir kepada Allah.
Sebab tu Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, orang yang zikir ni, dia akan diberikan dua kelebihan besar oleh Allah. Pertama, Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku ingat kepada kamu, kata Allah. Tanda zikir bukan sebutan biasa. No. Dia bukan sebutan biasa. Kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku, maka nescaya aku akan ingat pada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, sebab itu sebut nama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, zikir, jaga zikir pagi, petang dan juga malam. Kerana orang yang menyebut zikir, selama itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingat dia dengan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Tuan-tuan, itu satu. Kedua, kata Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, kata Allah, bila kamu zikir kepada aku, kata Allah, aku beri kepada kamu ketenangan hati, kata Allah. Dan tak ada benda yang lebih berharga melainkan daripada tenangnya hati kita. Dan ni kita serabut. Ada no, serabut ni. Lah ni masuk tahun baru, macam-macam cerita lah. Katanya sara hidup nak makin naik ni, nak berlaku inflasi ni. Dan kemudian apa lagi, tahun baru, mungkin anak-anak kita nak melanjutkan pelajaran, boom, satu masalah lagi. Dan ni mai tahun baru pula tak tahu apa cabaran yang ke depan ni. Dan sebab itu ulama kata, syurga di atas dunia bila mana seseorang mendapatkan ketenangan hati. Dan tuan, kalau hati tenang ni, kepala lapang, dan tuan, kehidupan kita ni rasa selesa 24 jam. Sebab itu hati tenang ni, Masya Allah, dia merupakan nikmat yang paling besar daripada Allah. Dan tuan, bukan duit banyak. Duit banyak pun kadang-kadang orang sama banyak dengan duit dia. Masalah sama banyak dengan duit dia. Dan tuan, ada orang dia banyak harta, koi banyak lagi dia punya masalah. Saya pernah sembang tuan dengan kawan saya. Nama ni dia menikah dua. Ni cerita orang menikah dua. Nah, kawan, kawan sama umur nikah dua. Kata dengan dia, kata, seronok no, hang menikah dua. Seronok. Malam ni balik rumah hak yang nombor itu, esok balik rumah nombor dua. Dia kata, seronok. Dia kata, selagi mana hang tak boleh apa ni, anggap depa tu anak-anak ayam, tak usah nak menikah dua. Dia kata. Lagu mana pula kata? Lagu mana pula ni? Nak anggap depa tu anak ayam. Ya. Kalau hang sanggup, anak ayam tu dekat apa ni, dekat telinga hang dia cici. Dia cerita tu. Kalau hang sanggup lah tu, cucuk cici bunyi macam tu. Sanggup berdesingnya apa ni telinga. Hak tu boleh kata. Ni kawan ni cerita. Masya-Allah. Tuan-tuan, nak kata apa? Kita sudut pandang kita. Orang yang isteri 2, 3 ni macam aman kehidupan dia. Kehidupan dia tu macam bagus. Masya Allah, hari ni boleh dia orang ni, esok boleh dia orang ni. Tuan-tuan, tapi tidak dalam sudut pandang dia. Pada dia macam anak ayam, dia kata. Jijit. Kalau hang boleh tahan hak tu, yang tu maknanya hang boleh nikah lebih pada seorang. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Masalah. Manusia ditipu dengan masalah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji, ala bizikrillahi. Bila mana kamu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berikan kepada kamu tatma'innul qulub. Maka kamu akan diberikan dengan ketenangan hati, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tenang hati ni kerana dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tuan-tuan, ni dua kelebihan besar orang yang zikir pada Allah. Satu rahmat, yang keduanya hati dia akan tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mencakupi seluruh makna zikir adalah zikir la ilaha illallah. Dan kata Nabi SAW, ada satu benda, satu perkataan Nabi kata, yang diwasiatkan kepada aku dan juga nabi-nabi sebelum daripada aku. Dan apa dia kalimat tu? Kalimat ni, la ilaha illallah, dan dia dianggap sebagai perbendaharaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita minta dengan Allah Taala, mudah-mudahan kita akan mati esok dengan kalimat ni. Tuan-tuan, pada masa sakaratul maut. Tuan-tuan, apa dia makna sakarat? Sakarat maknanya adalah mabuk nak mati. Tuan-tuan, sakar ni, sakrun, maknanya mabuk. Orang ni dia tak sedap dah pada masa tu. Tuan-tuan, pada masa tu dia tak fikir apa dah. Masa tu dia hanya fikir macam mana keadaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, man mata ala kalimatin la ilaha illallah, siapa-siapa yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi ada orang yang dia kata apa? Dia kata tak apa, kalau macam tu okey ya. Dia boleh kata macam tu. Dan orang ni la ilaha illallah, kadang-kadang benda-benda ni dia buat main kan. Contoh muazzin Bilal, Tok Bilal, dia azan, dia panggil orang sembahyang, hayya 'alas salah, macam tu. Patut kita jawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Taala. Dan pasal apa kita jawab lagu tu? Kerana supaya kita boleh segera dalam mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, ada orang dia buat main, hayya 'alas salah, insya-Allah tu ilah. Dia kata insya-Allah. Tuan-tuan, samalah dengan hadis ni. Kita kata apa tadi? Siapa yang mati atas kalimat la ilaha illallah masuk syurga, kata Nabi. Tuan-tuan, dia kata apa? Oh, kalau macam tu tak apa, dia kata. Nanti nak mati esok ni, hang nanti tolong talqin kat aku. Hang tolong talqin kat aku. Aku sembahyang tak mau, apa pun tak mau. Nanti nak mati dia hang talqin kat aku nanti. La ilaha illallah fadakhalal jannah, maka masuk syurga. Tuan-tuan, orang yang ketika mana dia nak meninggal dunia, bukan mudah-mudah dia nak sebut kalimat ni. Di zaman Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, berapa ramai Imam Ghazali kata yang aku tengok mereka nak meninggal dunia, mereka tak boleh sebut kalimat la ilaha illallah. Dan tuan, tu zaman siapa? Zaman adanya lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan tuan, kata Nabi SAW, al-mar'u ma mata alaih. Nabi sebut, seseorang itu dia mati mengikut cara dia hidup. Dan tuan, baru dia boleh sebut kalimat la ilaha illallah. Al-mar'u ma mata alaih. Seseorang itu mati dengan cara dia hidup. Dan kalau hidup dia ni penuh dengan kealpaan, lalai, dan tuan, zikir pun jarang-jarang. Dan tuan, patutnya dia kena ada masa ni. Tuan-tuan, kan kita dah sebut, kita bukannya nak suggest orang supaya zikir sampai ribu-ribu kali.
Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak danai. Kita nak buat sampai ribu-ribu kali. Tuan-tuan, tapi zikir ni dia la hasar. Dia tidak ada bilangan-bilangan yang tertentu zikir ni. Tuan-tuan, apa kata? Kalau tiap-tiap kali lepas mayang, ambil masa sikit 3 kali kita buat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, ni saya bukan nak cerita apa ni amalan saya, tak, bukan. Tuan-tuan, tapi sebagai panduan, setiap hari Quran mesti baca satu muka. Tuan-tuan, tu tara orang hafal Quran tu. Satu hari satu muka. Lepas mayang, tiap-tiap kali lepas mayang, kita akan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian wa may yattaqillah. Tuan-tuan, ni semua ada anjuran daripada para alim ulama kita. Lepas tu kita akan zikir la ilaha illallah 3 kali, istighfar 3 kali, solawat sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, ni yang saya amalkan tiap-tiap kali apa ni lepas daripada sembahyang, hak tu zikir kita. Ustaz sikit ya. Kami duk ingat ustaz zikir sampai ribu-ribu kali. Tuan-tuan, nak ribu kali lagi mana? Saya tiap-tiap hari duk mengajak budak-budak. Saya pula kalau mengajak, tuan-tuan, saya pegang kata guru saya. Bila mengajak mesti kena ada murojaah, kena buat homework. Sebelum kita nak mengajak, kena buat homework. Tuan-tuan, maknanya apa? Kena tengok hadis ni martabat dia lagu mana. Tuan-tuan, kena tengok yang ni perkataan ni daripada kitab mana. Tuan-tuan, kena amanah dengan ilmu. Tuan-tuan, jadi kita sibuk. Kita sibuk. Tambah sibuk lagi, kita sambung mengaji lagi. Lagi sibuk. Tuan-tuan, baru ni saya periksa baru ni. Tuan-tuan, saya melanjutkan lagi pengajian. Lagi sibuk ni. Tuan-tuan, mana nak dan saya nak apa ni beramal banyak-banyak. Tuan-tuan, tapi kita faham, guru kita pandu kita, ulama pandu kita, zikir-zikir ni dia tidak ada bilangan yang tertentu. Tuan-tuan boleh zikir berapa banyak yang tuan-tuan dah. Tuan-tuan, ambil bahagian sedikit daripada masa kita yang terhad itu untuk diisi ruang itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lah ni yang kita nak ligan bukan banyak, tetapi yang kita nak jaga adalah istiqamah dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa ni Aisyah sebut? Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ad-daimu, adalah amalan yang berterusan walau kana qalila, walaupun jumlahnya itu sedikit, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tuan-tuan, jadi ambil bahagian. Tuan-tuan, ambil masa sikit, tak boleh banyak sikit. Tuan-tuan, sebab itu dalam kaedah agama menyebut apa-apa yang tak boleh dibuat semua, jangan ditinggalkan semua. Tuan-tuan, kita tak boleh nak buat semua sekali. Kita tak boleh nak buat banyak. Tuan-tuan, kita hari-hari macam-macam tanggungjawab kita. Tuan-tuan, macam-macam tanggungjawab kita. Semua itu, tuan-tuan, masya-Allah. Jabatan-jabatan saya tadi, tuan-tuan, siang tadi baru mengisi slot kuliah di Wisma TNB Al-Ustaz. Dan banyak lagi lah tuan-tuan pejabat-pejabat ni. Tuan-tuan, pasal apa mereka ambil masa sikit dalam masa pejabat ni? Pasal apa mereka ambil sikit? Tuan-tuan, antaranya mereka kata kami lah, terutama hak yang jenis GM ni. Kan? Hak yang jenis pengarah-pengarah ni. Meeting sana, meeting sini. Tuan-tuan, mana nak dan nak duduk berteleku macam ni. Tuan-tuan, mana nak dan tuan-tuan, nak memperbanyakkan lagi zikir dan sebagainya. Tuan-tuan, maka mereka ambil sedikit ruang, walaupun sikit. Tuan-tuan, mudah-mudahan yang sikit itu akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Dan kaedah menyebut apa-apa yang tak boleh buat semua, jangan ditinggalkan semua. Tuan-tuan, malam ni kita belajar dah zikir yang mencakupi seluruh daripada makna zikir.
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lazimkan dia walaupun 3 kali ya kita buat. Lepas mayang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, lazimkan sehinggalah esok bila kita nak meninggal dunia, Nabi kata al-mar'u ma mata alaih, seseorang itu dia akan mati mengikut kebiasaan kehidupan dia. Dan kebiasaan dia zikir, kebiasaan dia mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mati juga dalam keadaan tersebut. Maka kata Imam Al-Haddad, zikir la ilaha illallah wa huwa zikrul ladzi yu'maru bimulazamatihi ahlul bidayah. Dia kata zikir la ilaha illallah, dia adalah zikir yang diperintahkan supaya dimulazamahkan dia. Dan mulazamah ni apa dia? Jadikan kebiasaan ahlul bidayah, terutamanya kepada orang yang baru nak mula perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dia memperbanyakkan zikir la ilaha illallah sekalipun lalai. Tuan-tuan, kita dah sebut dah, orang yang zikir dengan lalai ni, tuan-tuan, ulama berbeza pandangan. Ada yang kata dapat pahala dari Allah. Dan ada sebahagian ulama kata zikir tetapi tidak hadir hati dengan Allah, dia tidak mendapatkan pahala. Tapi yang lebih ramai ulama berpendapat dia tidak mendapatkan pahala ketika mana dia zikir dalam keadaan lalai dengan Allah Ta'ala. Tapi sudut pandang Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, kita banyak merujuk kepada Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali ni, tuan-tuan, semua orang tahu Imam Ghazali doktor hati. Dia pakar dalam bab jiwa ni. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata awal orang yang berzikir itu ghaflah. Tuan-tuan, memang dia sebut. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah menyatakan, orang yang baru mula belajar, ni cerita orang belajar, tapi dia punya konteks tak lari. Maknanya orang yang baru nak mula. Tuan-tuan, orang kalau belajar ni, baru masuk universiti. Kan? Dia baru baru jumpa kan. Selama ni dia duduk baca kitab fiqh Safi dan Najah kan. Masuk pengkhususan fakulti syariah. Dia jumpa dengan Hasyiah Al-Bajuri. Dia belajar muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Dan masa tu dia duk merasa, oi, ilmu ni tinggi ni, ilmu ni. Yang tu dia duk ada rasa. Dia rasa macam mana? Setiap kali nak balik kampungnya kira nak mengajak orang lah. Baru tahu pertama. Dia duk rasa benda ni Masya Allah, tak pernah jumpa benda ni. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, ghalib pada kebiasaannya, orang yang baru belajar itu dia akan membesarkan diri dia. Tuan-tuan, dia besarkan diri dia sehinggalah dia berkecimpung lama di dalam ilmu. Makin lama dia mengecilkan tubuh badan dia sehinggalah dia sampai kepada darjat faqih. Dan tuan, maknanya dia sampai kepada penguasaan ilmu yang sempurna. Dan tuan, Sayyidina Umar kata, pada masa itulah dia akan rasa dia bodoh. Dia akan berasa diri dia tak ada apa-apa. Sikit sangat ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sama dengan orang yang berzikir pada Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, awaluhu ghaflah, permulaannya dia akan lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu bila kita amalkan zikir-zikir ni, pastikan niat kita betul. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu arda,
Man arada an-nihayah fabda' bil bidayah, kata Sayyidina Ali. Siapa-siapa yang nak pengakhiran yang baik, mulakanlah dengan niat yang baik. Tuan-tuan, tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana di awal-awal amalan dia telah meletakkan niat yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat dah mula pun tak betul, niat nak tunjuk ke orang, dan tuan niat kerana nak dipanggil orang dengan gelaran sekian-sekian, niat tentu dah. Dan tuan, ulama kata tak diketahui bagaimana pengakhiran seseorang. Tapi orang yang awalnya baik, dan tuan, niat dia bagus ketika mana awal ia beramal, maka dia akan dapat pengakhiran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi Imam Ghazali kata, orang yang mula-mula zikir ni ghaflah, dia akan lalai. Dan tuan, pasal apa lalai? Kerana dia hanya menyebut zikir, tak lebih hanya melepasi dia punya rengkung saja. Dan dia hanya keluar pada mulut saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setakat itu saja. Dan tuan, tapi ada orang yang mana orang ni adalah orang khawasul khawas. Dan tuan, orang ni adalah orang yang tenggelam di dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mereka menyebut la ilaha illallah ini adalah beserta dengan ingatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta hati diliputi dengan makrifah, perkenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang macam tu. Tuan-tuan, tok guru kita selalu beri perumpamaan. Dulu masa mengaji pondok dulu, dia kata apa? Hang tengoklah, dia kata, hang tak cinta kat satu orang, hang tak pernah kasih dekat dia. Dan tuan, bila dipaksa kasih dekat dia, tak ada riak pun. Sebut nama pun meluat kan. Sebut nama pun meluat. Pasal apa kita tak kasih, tak cinta kat dia? Dan tuan, tapi bila mana kita kasih pada satu orang, dan tuan, kita sebut nama dia tu, kita kenal dia luar dan juga dalam dia. Dan tuan, hati kita dipenuhi rasa cinta kepada orang ni. Dan tuan, kalau tidak tak akan keluar kata-kata pujangga. Pujangga kata apa? Lautan api sanggup aku renangi, kalau tak percaya belahlah dada, tengoklah hati. Dan tuan, ni pujangga cinta. Dan tuan, Arab pun ada pujangga dia. Ketika mana Qais dia begitu gila dengan si Laila. Dan tuan, di dalam hadis innamal a'malu binniyat, dan tuan, bagaimana ada seorang lelaki bernama Qais, yang mana dia begitu mabuk cinta dengan kekasihnya yang bernama Laila. Dan tuan, boleh dilihat dekat dalam Al-Wafi ataupun dalam syarah matan Arba'in yang lain. Dan tuan, pasal apa Nabi sebut dalam hadis tu? Nabi sebut, kalaulah ada orang yang berhijrah kerana dia nak menikah, maka yang dia dapat adalah perempuan dan dia dapat menikah dengan perempuan tu. Dan pasal apa? Cerita Qais dan juga Laila. Dan sehingga ada satu syair Arab, dia kata apa? Ana ahabbul bilad allati ya'ishu Laila. Dia kata, Masya Allah. Dia kata apa? Aku begitu menyintai Laila ni, bukan setakat Laila saja aku cinta, tempat yang dia duduk tu pun aku kasih kepadanya. Oh, sampai tahu tu sekali. Jadi cerita P. Ramlee tu betul, ya tak? Cerita P. Ramlee tu betul, ya. No? Cerita apa saya antara dua darjat. Bila dia pergi kat rumah banglo yang dulu dia duk apa ni berkapul dulu dengan kekasih dia. Dan tuan, tengok rumah pun dia main satu tarikan yang lain. Macam si Qais ni lah. Walaupun tak tengok Laila, tengok bilat Laila, tengok tempat Laila sahaja. Dan tuan, dia dah rasa dah
tarikkan cinta kepada kekasih dia yang bernama Laila. Tuan-tuan, maka demikian ulama sufi menyatakan orang yang khawasul khawas, bila mana ia berzikir kepada Allah Ta'ala, dia bukan hanya sekadar pada mulutnya sahaja, tetapi hatinya dipenuhi dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, bimulazamatihi ahlul bidayah, maka hendaklah dibiasakan zikir la ilaha illallah ini kepada ahlul bidayah, kepada orang yang mula berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Ghazali sebut, orang yang pada mulanya dia akan zikir pada mulut dia, la ilaha illallah, dan dia akan pergi kepada pengakhiran zikir dia. Tuan-tuan, pengakhiran zikir dia lagu mana? Tuan-tuan, dalam hati itu hanya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Zunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, bila mana dia dah kenal kepada Allah, meminta dia kepada Allah, kembali dia kepada Allah, dan bila dia melihat kepada sesuatu yang dia nampak di situ adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita masih lagi ada sifat keakuan ni kita. Aku kuat, aku pandai, semuanya aku belaka. Dan padahal semuanya itu adalah pemberian dan ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan juga akan kembali kepada zikir ini kepada orang-orang yang dah pun berada pada kedudukan yang akhir di dalam zikirnya kepada Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang makrifah kepada Allah, pergantungan dia pada Allah, tuan-tuan, segala-galanya dia kembali pada Allah. Lalu tuan-tuan, dia meletakkan diri dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita bila dah letak diri sebagai hamba, komplit dah. Tuan-tuan, sempurna dah. Dan disitulah nanti kita akan mendapatkan ketenangan hati. Tuan-tuan, bila dia letak diri sebagai hamba, ujilah apapun ujian dekat atas dia, dia faham dunia ni adalah tempat ujian. Tuan-tuan, dia faham dia sebagai hamba akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana dia letakkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai segala masalah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia tahu tujuan kehidupan adalah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Haddad dia kata lagi, wa man sarrahu ayyazuqa syai'a, dan siapa-siapa yang Allah beri kepada dia, yazuqa syai'an, merasakan sesuatu, min asrarit tariqah, Allah berikan kepada dia rasa rahsia-rahsia perjalanan kepada Allah. Dan tuan, Masya Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri kepada dia hidayah. Allah Ta'ala akan beri kepada dia satu pelajaran yang orang lain tak tahu. Dan tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kawan ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan ajar kamu apa-apa yang orang lain tak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi ada ciri-ciri dia. Dia tak boleh dakwah benda ni. Benda ni tak boleh dakwah. Tuan-tuan, nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan tengok nanti ciri-ciri orang yang benar pada perkataan dia.
Bukan jenis orang yang dakwi. Hatta sekalipun dia boleh terbang di udara, sekalipun dia boleh berjalan atas air, dan itu bukan dalam pandangan dan telikan kita. Dan dia ada ciri-ciri dia. Bagaimana orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang ni adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu bagi orang yang nak mengaji ilmu tasawuf, nak berjalan pada jalan tariqah, kata Qadi Badruddin Ibnul Jama'ah, dan dia sebut apa? Dia kata, siapa-siapa yang nak berjalan pada jalan tariqah dan dia nak mengambil seorang guru bagi memandu diri dia, dan apa dia kena buat pada pertama sekali? Dan dia disebut oleh Qadi Al-Imam Qadi Badruddin Ibnul Jama'ah rahimahullah ta'ala. Dan dia kata, hendaklah seseorang yang nak jalan pada Allah, dia nak ambil seorang guru sebagai panduan dia, ayyastakhira billah, hendaklah dia istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak tengok pada luaran orang, dan kita tak tengok kepada apa ni perangai dia, dan tapi kita minta terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala memberi panduan kepada kita, siapa orang yang layak ataupun yang sesuai untuk kita ikuti dia, bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sehinggalah dia menjadi kasyaf, dia nampak segala perkara-perkara yang ajaib-ajaib ni. Dan guru dia hanyalah seorang tukang cuci kasut saja. Pakai pun biasa-biasa lah. Dan masya-Allah, ini adalah kerana betulnya niat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini adalah kerana niat dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita jangan main cikuk-cikuk ya. Jangan main ambil-ambil ya. Jangan duk main masuk-masuk ya. Dan pasal apa? Bila kita dah bagi hati kita kat satu orang, dan nak mengakui kesalahan dia nanti susah. Dan bila mana kita dah jatuh nanti, nak naik semula susah. Dan kerana tu Qadi Badruddin Ibnul Jama'ah, dia kata apa? Sebelum kamu nak declare seseorang, kamu nak claim seseorang, kamu nak jadikan dia panutan, dan istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita bila mana mereka nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya pada tajuk zikir kepada Allah ini, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.